Bertemu kembali rentasan berita edisi 1415 bersama saya Zawati Yusof, antara paparan utama. Sang korupsi bilis tak bolos jaring undang-undang. Kini sirih sudah berbau busuk. Tiba masanya Sanusi tuduh polis perasan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 anggota polis ditahan Bereman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selama 3 hari bermula 25 Julai lalu kerana disyaki menerima rasuah berjumlah RM3,000 baru-baru ini. Difahamkan kesemua mereka masih muda. 2 anggota polis berpangkat korporal berusia 38 tahun dan 36 tahun dan seorang konstabel yang berusia 20 tahun. Mereka bertugas di Balai Polis Bukit Mertajam. Menurut sumber yang dipetik utusan online, kira-kira jam 7.15 malam pada 20 Julai lalu, kereta peronda polis telah menahan seorang lelaki yang menaiki motosikal di Jalan Berapik, Mengkuang, Bukit Mertajam. Ketika ketiga-tiga suspek telah membuat pemeriksaan, mereka mendapati cukai jalan motosikal yang dinaiki lelaki terbabit telah tamat tempoh. Selain itu, lelaki terbabit turut memiliki sebungkus air ketum dan beberapa kotak rokok. Ketiga-tiga suspek ditangkap kerana disyaki telah menerima wang rasuah yang berjumlah RM3,000 daripada individu tersebut sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan ke atas kesalahan yang dilakukannya. Ketiga-tiga suspek telah ditahan oleh SPRM kira-kira pukul 7.25 petang semalam di Pejabat SPRM Pulau Pinang, kata sumber SPRM seperti dipetik. Kes di Pulau Pinang juga pada 13 Julai lalu pula, 5 anggota polis direman 5 hari kerana kes minta rasuah. Menurut laporan, kesemua mereka ditahan SPRM Pulau Pinang dalam operasi perangkap. 4 anggota polis berpangkat Lance Corporal dan korporal itu direman bagi membantu siasatan berhubung kes meminta rasuah daripada seorang individu di Sungai Bakap, seberang Perai Selatan. Keempat-empat anggota polis itu bertugas di Balai Polis Sungai Bakap. Mereka didakwa meminta wang tunai RM1,000 daripada seorang individu sebagai balasan untuk tidak diambil tindakan berhubung rekod kesalahan jenayah lampau berkaitan ujian saringan dadah. Mengikut sumber SPRM, salah seorang daripada mereka telah meminta wang rasuah berjumlah RM1,000 daripada lelaki yang mereka tahan dan kesemua anggota polis berkenaan telah bersetuju untuk menerima wang rasuah pada 12 Julai. Sementara itu, dalam kes berlainan, seorang anggota polis berpangkat sarjan dari Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut Pulau Pinang direman 4 hari juga untuk membantu siasatan berhubung rasuah. Kali ini jumlah nilainya RM2,500. Kelima-lima mereka juga masih muda. Korporal tersebut berusia hanya 31 tahun dan usia 3 Lance Corporal ialah 26, 30 dan 33 tahun. Manakala sarjan terbabit pula 30 tahun. Siasatan kes dijalankan di bawah Seksyen 17-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Gara-gara gelap mata melihat wang yang tidak seberapa, terpadam masa depan yang gemilang sebagai penguatkuasa undang-undang. Demikian nasib malang perasuah kecil-kecilan. Jangan sangka kerana hanya ikan bilis, sang korupsi akan bolos jaringan SPRM. Rasuah tetap rasuah, tidak kira dilakukan oleh bilis, tenggiri atau jerung. Bezanya rasuah yang dilakukan oleh pangkat yang lebih tinggi, amountnya lebih besar dan lebih tersembunyi jejaknya. Sebagai contoh, pada 6 Jun lalu, beberapa media melaporkan SPRM Pahang telah menahan seorang ketua polis daerah di negeri berkenaan kerana dipercayai menerima suapan lebih RM1 juta. Menurut sumber, suapan diterima pegawai kanan polis berusia 53 tahun itu adalah bagi melindungi aktiviti pusat hiburan dan pusat urut yang beroperasi di dalam daerah yang diketuainya. Suspek disyaki menerima rasuah yang dianggarkan lebih RM1 juta sejak 2017 hingga 2022. Rasuah adalah perbuatan yang berdosa di sisi Islam kerana mengkhianati amanah yang dipertanggungjawabkan kepada pelaku, sama ada sebagai pejabat awam atau swasta. Tidak kira apa pangkat yang disandang, mereka yang melakukan penyelewengan seperti perasuah sebenarnya termasuk dalam
dalam kalangan orang yang zalim. Justru tidak perlu menjadi pembunuh untuk dianggap zalim. Rasuah lebih-lebih lagi dilakukan penguatkuasa undang-undang adalah satu kezaliman kerana ia pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang mengharapkan perlindungan mereka daripada penjahat. Nabi SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya di sini, menolong saudara kita yang zalim ialah dengan menghentikan mereka daripada melakukan kezaliman yang lain. Caranya ialah tidak lagi bekerjasama dengan perasuah, sama ada bilis, tenggiri maupun jerung. Jadilah whistleblower dan laporkan perbuatan terkutuk sang korupsi ini kepada SPRM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali mengajak kita semua bersama-sama untuk memerangi rasuah. Anehnya, segelintir penjawat awam masih berterusan melakukannya tanpa takut kepada undang-undang dan dosa. Tanpa rasa bersalah memberi makan anak dan isteri daripada sumber haram. Walaupun Perdana Menteri sering merujuk kepada rasuah berskala besar, tidak semestinya rasuah bilis dan tenggiri akan dibiarkan terlepas. Kita wajib memerangi rasuah bukan kerana Anwar Ibrahim, tetapi kerana kita mahu negara ini bersih dalam arti kata yang sebenarnya. Ingatlah, usia yang muda adalah penggalas harapan bangsa. Jangan menzalimi diri sendiri dengan menjadi penghuni jerjak besi. Tahniah kepada SPRM kerana berani bertindak dengan tegas. Dan tahniah juga kepada PDRM yang tidak melindungi segelintir anggotanya yang rasuah. Semoga gabungan kepimpinan baharu PDRM Tan Sri Razaruddin Hussein dan timbalannya Datuk Seri Ayub Khan Maidin PJ dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki sentiasa mendapat petunjuk dan dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan kerja baik kalian. Malaysia Madani tidak akan dapat direalisasikan dalam suasana masyarakat yang dikepung oleh sang korupsi. Ayuh buktikan Malaysia boleh, bukan retorik tapi patriotik. Tentu anda perasan 6 daripada 11 bekas ahli Parlimen PKR yang mendalangi langkah Sheraton pada tahun 2020 dan mencetus krisis politik berpanjangan selama lebih 2 tahun tewas dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15. Langkah Sheraton pada 24 Februari menyaksikan 11 ahli Parlimen diketuai bekas Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Muhammad Azmin Ali keluar parti. Tindakan itu menyusul apabila Bersatu mengumumkan keluar daripada Pakatan Harapan PH pada hari yang sama, menyebabkan gabungan yang menjadi kerajaan ketika itu hilang majoriti. Namun dalam PRU15 yang lalu, 6 dalang langkah Sheraton dihukum rakyat dengan Muhammad Azmin yang cuba mempertahankan kerusi Parlimen Gombak kalah di tangan protejenya yang mewakili PH Datuk Seri Amiruddin Syari dengan majoriti 12,729 undi. Selain itu, bekas Naib Presiden PKR Datuk Zuraida Kamaruddin juga gagal mempertahankan kerusi Parlimen Ampang yang dimenanginya sejak 3 penggal lalu. Ini semua bukti bahawa rakyat tidak memerlukan pengkhianat dalam tabik urus negeri atau negara. Terkini setelah tebal muka dengan pengkhianatan yang telah dilakukan selama ini, Azmin Ali akan meninggalkan Bukit Antarabangsa dan bertanding di kerusi Hulu Kelang. Timbalan Pengerusi Biro Perundangan dan Perlembagaan Bersatu Syashalina Abdul Latif akan mengambil alih sebagai calon PN di Bukit Antarabangsa. Syashalina sebelum ini gagal dalam usaha menawan kerusi Parlimen Ampang semasa pilihan raya umum ke-15. Sementara itu, sekutu Azmin yang lain turut berada dalam senarai calon iaitu Muhammad Hilman Idham Gombak Setia dan Dr. Afif Bahardin Taman Medan. Ketua Wanita Bersatu Rina Harun dalam pada itu cuba membuat kemunculan semula sebagai wakil rakyat dengan bertanding di kerusi Batu Tiga. Di Tanjung Karang pula, anak perempuan Noh Omar Nur Syazwani akan bertanding di kerusi Dun Permatang. Sementara itu, Pesuruhjaya PAS Selangor Ahmad Yunus Hairi diumumkan akan bertanding di Dun Sijangkang, manakala Pengerusi Bersatu Selangor Abdul Rashid Asari akan bercabar lawannya di Dun Selat Kelang. Secara keseluruhan, Bersatu bertanding sebanyak 31 kerusi di Selangor, diikuti PAS 17 dan Gerakan 8. Kononnya ingin menakluki negeri terkaya di Malaysia, negeri Selangor Darul Ihsan. Namun PN tidak pula mengumumkan calon menteri besarnya. Kenapa? Kerana tiada seorang pun antara mereka yang layak diumumkan, dibimbangi ditolak rakyat Selangor. Muhammad Azmin hari ini turut menafikan tomahan bahawa beliau melarikan diri daripada mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Antarabangsa, pilihan raya negeri PRN 12 Ogos depan. Sebaliknya, bekas Menteri Besar Selangor itu menegaskan Dun Hulu Kelang merupakan kerusi pertama yang pernah disandang beliau sebelum ini. Saya nak tegaskan Hulu Kelang merupakan kerusi pertama yang saya dapat mandat rakyat sejak 1999. Ketika saya menjadi ahli Parlimen Gombak selama 3 penggal, mulai 2008 Hulu Kelang ada sebahagian daripada Parlimen Gombak.
Jadi tidak timbul saya lari dari satu kawasan yang lain sebab sebagai pemimpin kita harus bersedia memberi khidmat di mana jua yang diperlukan oleh rakyat. Katanya kepada media. Ibarat sirih pulang ke gagang tapi kali ini sirihnya sudah berkulat dan berbau busuk. Sudah pasti tiada sesiapa yang sudi menjamahnya. Paling baik ianya dicampakkan saja ke tanah atau ditanam agar tidak mengganggu keselesaan hidung sesiapa. Terlibat dalam hubungan sejenis melalui video yang didedahkan dan tersebar luas sudah cukup membuatkan para pengundi merasa jijik terhadap figura ini. Walaupun sehingga ke hari ini, ia masih kabur. Pengkhianatan dalam langkah Sheraton menjadi dalang utama sehingga menjatuhkan negara, meletakkan Malaysia dalam situasi terumbang-ambing dan merogoh demokrasi adalah sesuatu yang tidak dapat dimaafkan oleh sesiapa pun yang berfikiran waras. Pengkhianatan Azmin tidak akan dilupakan dalam sejarah yang telah tersurat. Langkahlah ke mana pun yang anda mahu dalam Selangor, namun anda tetap akan dihumban ke laut dalam. Rakyat Malaysia tidak bodoh. Mata mereka masih celik, telinga mereka masih belum tuli. Mulut mereka masih mampu berkata-kata. Malah otak mereka masih sempurna untuk menilai siapa Muhammad Azmin Ali. Kenapa tinggalkan Bukit Antarabangsa? Pengecut. Kenapa Azmin tidak pergi ke Kelantan atau Terengganu atau mungkin ke Kedah? Bukankah anda telah disucikan di sana? Polis Diraja Malaysia PDRM menafikan terdapat rancangan dan komplot untuk menangkap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang dirancang sejak 6 bulan lalu. Setelah Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata, penahanan terhadap Muhammad Sanusi adalah berdasarkan kronologi siasatan yang dilakukan pihak polis. Sanusi kini mendakwa komplot untuk menjatuhkan kredibilitinya dirancang sejak 6 bulan lalu bukan membabitkan pihak berkuasa. Sebaliknya dirancang pihak tertentu. Beliau mendakwa rancangan untuk memusnahkan karier politiknya berkemungkinan bermula sejak Oktober tahun lalu dan dirinya terpalit dengan satu persatu plot dirancang pihak terbabit. Menurutnya, sebahagian daripada komplot tersebut bermula dengan insiden store di kediaman rasmi Menteri Besar Desri Mentalun di Baling Bom. Itulah sebahagian daripada komplot tersebut. Kemudian kerajaan bertukar dan saya dihalang untuk menghadiri majlis-majlis mesyuarat kerajaan persekutuan. Mereka berusaha bersungguh-sungguh tapi gagallah pasal saya pandai. Saya riuhkan benda ini terpaksa dibenarkan hadir. Itu komplotnya, katanya di petik media. Muhammad Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN berkata beliau tidak pernah membuat tuduhan komplot itu dirancang pihak berkuasa. Sebaliknya didalangi pihak tertentu yang mahu menjatuhkan kedudukan beliau menjelang Pilihan Raya Negeri PRN. Saya bukan maksudkan polis yang perasan pasal apa. Saya tak mahu gaduh dengan kaki tangan awam. Semua kaki tangan awam negeri dan persekutuan rakan saya. Mereka bekerja atas bidang kuasa masing-masing. Jangan bekerja ikut arahan elit politik atas kepentingan politik, jelas beliau. Justru dalam satu kenyataan, Sanusi kononnya bertekad untuk mendedahkan lebih banyak isu salah guna kuasa sekiranya kerajaan ketika ini berhasrat untuk melihat beliau ditahan. Suruhanjaya Pencakar Rasa Malaysia SPRM. Sanusi yang juga calon bagi mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Januari itu berkata kerajaan ketika ini menggunakan kuasa untuk memberikan tekanan terhadap dirinya dan pentadbiran negeri Kedah. Malah beliau turut menyifatkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim jauh lebih kejam berbanding zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ujarnya Kedah tidak pernah berdepan dengan situasi di mana kesemua barisan Exco dipanggil SPRM untuk memberikan keterangan. Beliau berkata demikian bagi merujuk isu siasatan terhadap penyerokaan unsur nadir bumi atau REE dan pembinaan litar lumba di negeri berkenaan. Isu REE telah menjalani semua proses siasatan termasuk kompaun RM500,000 dan bukan tidak pernah langsung disiasat. Kompaun pun sudah dibayar tetapi mereka masih tidak puas hati dan terus buat tangkapan kerana sengaja nak berikan gambaran ada kesalahan besar yang berlaku serta menimbulkan persepsi kerajaan negeri Kedah tidak bersih. Hasrat mereka yang paling besar untuk pastikan Sanusi pakai gari, pakai baju oranye iaitu lokap SPRM. Saya yakin ada nada kebangkitan lebih besar di seluruh negara kerana saya akan bongkar semua kerja jahat ini jika mereka berani pakaikan saya baju oranye, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pengumuman calon-calon Perikatan Nasional PN di Kompleks PAS Kedah semalam. Dalam pada itu, Sanusi turut menegaskan pendirian untuk mengambil tindakan saman terhadap Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berhubung
berhubung dua kes fitnah. Tindakan saman tersebut adalah berhubung isu dana sistem maklumat rekod Jalan Raya Malaysia atau MARIS dan kecurian REE. Manakala Saifuddin dalam satu kenyataan tetap mempertahankan kenyataannya terhadap Sanusi berhubung perkara itu. Beliau yang juga Setiausaha Agung Keadilan itu menyatakan pendirian tersebut dalam suratnya melalui firma guaman NAF Enco yang bertarikh 26 Julai lalu kepada tuntutan Sanusi yang juga Menteri Besar sementara Kedah. Pasukan Peguam Saifuddin menegaskan bahawa apa yang didedahkannya melalui siri ceramah pada 15 Julai lalu bukan bersifat memfitnah. Anak guam kami menafikan bahawa kenyataan itu berunsur fitnah atau mampu membawa sebarang implikasi fitnah. Anak guam kami tidak berniat untuk membicarakan perkara ini melalui surat menyurat. Kami mempunyai arahan untuk menerima perkhidmatan proses undang-undang, kata Peguam Saifuddin di Petik Suara Keadilan. Saifuddin sebelum ini mendakwa beliau tidak mendedahkan kecurian REE dan dana MARIS untuk memburukkan imej Sanusi. Sebaliknya menunjukkan wujud isu penyelewengan pentadbiran dalam kerajaan negeri berkenaan. Antara fitnah, pendedahan, memburukkan imej atau wujud penyelewengan, jawapannya ada pada susuk tubuh yang bernama Sanusi. Tak perlu melalak dan berbunyi di sana-sini dalam usaha mengaku suci. Juga usahlah diubah plot cerita sehingga menjadikan situasi seolah-olah anda dizalimi kerana seluruh rakyat tahu anda suka cari pasal. Jangan hanya tahu mengugut jika benar hendak dibongkar. Kenapa tidak dibongkar dari dahulu jika anda tahu kebejatan yang berlaku? Itu pun jika anda benar-benar ikhlas. Jangan pula nanti timbul fitnah sistem keadilan negara dipengaruhi dan dikuasai kerajaan. Hadapi siasatan dan pertuduhan, keadilan pasti tertegak dengan penuh kedaulatan. Tidak perlu meroyan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zamazi Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.